Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau dipanggil Al-Wa'adh. Al-Wa'adh, Al-Wa'adh ataupun Wa'adhun, orang yang selalu bagi mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Tapi sebelum kita bermujadalah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, beliau selalu bagi mau'izah di mana-mana, di masjid, jalan, di rumah, di kedai, di pasar, selalu beliau bagi mau'izah, sehingga beliau dipanggil Al-Wa'adh. Al-Wa'adh. Kalau beliau bagi mau'izah, menangis, sultan pun menangis, sebab beliau ikhlas. The thing comes from the heart will be coming into the heart, to ikhlas. Di zaman beliau hiduplah juga seorang alim yang Allah kurniakan beliau suatu kelebihan jarang Allah bagi pada orang yang lain, iaitu boleh menafsir mimpi, iaitu Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Cerita bab mimpi tadi, teringat cerita ni nah? Tadi saya sebut mimpi katak kan, ni mimpi ni mimpi bagus. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, dipanggil Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin, beliau punya kelebihan boleh menafsirkan mimpi. Tapi walaupun ulama sama besar, ulama satu zaman hebat dua-dua, Imam Al-Hasan Al-Basri dikatakan lebih lagi, tapi jarang berjumpa. Dan ada juga perkara yang mereka tak satu pendapat. Itu lumrah, kalau masyayikh itu ada khilaf, itu lumrah. Anak-anak murid jangan masuk campur kalau para masyayikh. Oleh kerana tak selalu jumpa, tapi yang jadi masalahnya, satu malam Imam Al-Hasanul Basri beliau mimpi berada di kandang kuda, dalam keadaan jubahnya terbuka dan bawa tongkat satu. Beliau pening, apa maksudnya ni? Dan beliau sangat tahu, yang tahu benda ni siapa? Kawan ni tadi, Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Akhir segan nak jumpa hantar anak murid, kamu pergi bagi tahu Tok Syekh, tapi jangan habaq saya, jangan habaq saya. Habaq saja ada orang mimpi lagu ni. Khair, sami'na wa ata'na. Pergi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bertanya hal mimpi, ya Allah, ada orang bermimpi, ni gitu, dia taat pada Tuan Gurunya tadi. Ada orang bermimpi berada di kandang, saya sebut kambing ke kuda tadi? Kandang kuda, tukar kandang kambing. Berada di kandang kambing, dada terbuka dan bawa tongkat satu. Syekh Al-Imam Ibn Sirin, beliau berfikir sejenak, beliau katakan lagu ni, habaq pada Tuan Guru hang, suruh dia sendiri mai jumpa saya. Tu yang kata hebat, Masya Allah. Dia kata lagu ni habaq pada Tuan Guru hang, sebab dia tahu Tuan Guru dia adalah Imam Al-Hasanul Basri, suruh dia sendiri mai tang ni. Kawan tu pun balik tanpa jawapan. Tok Guru tanya, apa cerita? Sambil-sambil Tok Guru saya jadi hairan. Dia kata, saya sebutlah mimpi-mimpi tadi tanpa sebut Tuan Guru pun, dan saya habaq umum ada orang mimpi, tapi Tuan Syekh mengatakan suruh Tuan Gurumu datang ke sini, saya akan habaq pada dia. Apa tafsir mimpi ini? Terkejut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau memang mengetahui. Pendek cerita, pergi kawan, Masya Allah nah, guru ni satu sama level ulama besar. Ya Muhammad Ibn Sirin, lagu mana hang tahu yang mimpi itu saya lah, mimpi itu siapa lagi? Nah, tapi lagu mana hang tahu? Kata Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, ketika anak muridmu menceritakan kepadaku, saya melihat ini tanda mimpi pada orang yang besar dan hebat. Saya tak lihatlah orang tu dekat Baghdad ni kecuali hang, dia kata. Tanda-tanda ni merujuk kepada tanda-tanda yang besar dan hebat, tidak mungkin berlaku melainkan pada orang yang besar dan hebat.
Nah, dekat Basrah ni mana ada orang lain, hang je lah yang hebat. Kenapa? Bermimpi berada di kandang kambing, itu isyarat kepada tawaduk. Tak ada orang dekat Basrah, dekat Iraq ni sekalipun yang paling tawaduk melainkan hang. Kenapa? Beliau ini rapat dengan, bukan rapat, tetapi dikasihi oleh pemerintah ketika itu. Kalau katalah kamu nak jadi orang terkenal, banyak duit, ada pangkat, glamour, whatever, boleh sangat. Tapi lagu ni lah hang tawaduk, lagu ni dia berjalan dengan cara biasa dan lebih suka memberi mauizah pada orang. Terbuka dada, itu isyarat kepada lapangnya kamu menerima pendapat orang lain yang tidak satu pendapat dengan kamu, dan pegangnya tongkat kamu itu seperti Nabi Musa alaihissalam berpegang pada tongkat, menunjukkan suatu yang tegas dengan prinsip, walaupun ada permasalahan yang khilafiyah khair, tapi dalam bab prinsip akidah kita kena pegang. Ciri-cirinya ada pada hang, nah semua ada pada kamu. Al-Imam Al-Hasanul Basri yang sangat terkenal sehingga beliau dipanggil Al-Basri, dinisbahkan kepada beliau Al-Basri. Asalnya Basrah, ya tu ya nisbiyah, merujuk kepada beliau. Nah, sebab beliau orang Basrah dan duduk lama di Basrah. Kita nak boleh tak letak nama Al-Bangi? Boleh, tapi syarat mesti duduk kat sini 4 tahun bulan Hijriyah. Kalau tak boleh. Sebab man sakana baladan 4 sinin yasihhu ayun saba ilaih. Siapa duduk di satu tempat 4 tahun hijrah, barulah boleh dinasab namanya kat situ. Contoh, siapa mengaji di Mesir nak guna nama Al-Masri boleh, tapi mengaji di sana 4 tahun ataupun lebih. Nah.